Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar murid sekalian? Pagi ini Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran kita di rumah. Dan selamat kembali ke sekolah pada pagi ini. Selamat kembali kepada 2 Jazari, 2 Farabi, 2 Biruni dan 2 Razi. Okey, minggu ni adalah minggu yang ke-31 bertarikh 20 September 2021. Jadi pada minggu ini kita masih lagi belajar tentang tajuk yang sama pada minggu sebelum cuti sekolah. Jadi sebelum murid bersedia, pastikan murid telah pun mempunyai buku teks dan juga buku aktiviti. Mari kita sama-sama mulakan kelas kita dengan membaca Al-Fatihah dan seterusnya baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah beri pendidikan kepada kita masih lagi dapat bersama pada pagi ini untuk terus belajar dalam konsep PDPR kita. Untuk makluman murid sekalian, minggu ni adalah minggu yang sama dengan minggu yang ke-30, iaitu kita belajar tentang masih tajuk yang baru, iaitu tema sains bahan dan tajuk dia adalah unit 8 campuran. Sebagaimana yang cikgu telah jelaskan kepada semua murid sebelum cuti hari itu, terdapat beberapa cara ataupun beberapa kaedah untuk kita mengasingkan sesuatu bahan. Sama ada bahan yang kita nak asingkan itu adalah bahan dalam bentuk pepejal, bahan dalam bentuk cecair. Ada pelbagai cara. InsyaAllah hari ini kita akan kupas lagi, kita akan ceritakan lagi bagaimana cara-cara untuk mengasingkan sesuatu bahan. Murid-murid boleh rujuk dalam buku teks muka surat 88 hinggalah muka surat 94. Murid-murid boleh baca, dan penerangan Ustaz Gu pada hari ini adalah berkisar tentang muka surat 84 hingga 94 sebagai rujukan murid. Selain daripada itu, habis saja penerangan daripada cikgu. Murid diminta untuk menyiapkan buku aktiviti muka surat 55, 56 dan 57. Muka surat 55, 56 dan 57, yang mana muka surat ini adalah berkaitan rapat tentang tajuk kita yang kita belajar, iaitu campuran. Jadi nanti cikgu akan terangkan bagaimana kita nak menjawab soalan-soalan dalam muka surat 55, 56 dan 57. Apa yang murid boleh dapat? Hari ini kita ulang balik. InsyaAllah murid dapat memberhalkan kaedah untuk mengasingkan campuran daripada pelbagai bahan ataupun objek. Bagaimana cikgu kata, mungkin ada bahan-bahan itu diperbuat daripada plastik, bahan-bahan itu diperbuat daripada besi, ataupun bahan itu diperbuat daripada cecair. Jadi bagaimana kita nak mengasingkan, sebab setiap bahan-bahan ataupun objek yang kita asingkan itu tidak sama cara ni. Mungkin murid boleh menggunakan kaedah menyisir, mungkin murid boleh menggunakan cara menggunakan magnet, seterusnya murid mungkin boleh menggunakan kaedah menuras, ataupun yang keempat murid boleh menggunakan kaedah mengayak, dan seterusnya murid boleh menggunakan kaedah mengapung. Apakah dia contoh-contoh yang kita boleh gunakan untuk kaedah mengasingkan campuran ini? Mungkin murid-murid pernah kenal kacang tanah, yang kalau kita makan nasi lemak, kita akan jumpa kacang tanah. Kemudian daun kering, serbuk kayu, tepung, besi, kismis dan sebagainya. Jadi kesemua ini tidak sama. Tidak sama untuk pengasingan dia. Jadi mungkin ada cara yang memerlukan cecair ataupun air untuk membuat pengasingan dia. Tetapi ada juga kaedah yang memerlukan air. Jadi untuk itu kita akan tengok apalah
contoh-contoh yang lain. Okey. Terdapat 5 kaedah untuk mengasingkan campuran. Terdapat 5 kaedah untuk mengasingkan campuran. Yang pertama ialah menyisir. Apakah maksud menyisir? Nanti menyisir maksudnya ialah kita mengasingkan bahan yang saiz besar. Kita dapat mengasingkan dua bahan yang bersaiz besar ataupun dua bahan yang sama saiz. Okey, kemudian yang kedua, kaedah yang kedua ialah kita mengayak. Lepas menyisir kita boleh gunakan kaedah mengayak, dan kaedah yang ketiga kita menggunakan magnet. Okey, kita menggunakan magnet. Dan yang keempat kita mengapung, gunakan kaedah mengapung. Dan yang kelima kita menggunakan kaedah menuras. So ada 5 kaedah untuk mengasingkan campuran, iaitu yang pertama menyisir, yang kedua mengayak, yang ketiga menggunakan magnet, yang keempat mengapung, dan yang kelima menuras. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, bagi setiap kaedah pengasingan bahan. Okey, apakah yang dikatakan menyisir? Okey, murid, apakah yang dikatakan menyisir? Okey, menyisir ialah mengasingkan dua bahan yang bersaiz besar. Dua bahan yang bersaiz besar, contohnya kacang tanah dan kacang tuda. Jadi bagaimana kita nak mengasingkan bahan-bahan ini? Kita menyediakan dua bekas yang berlainan, sama ada pinggan, mangkuk, botol. So kita buat pengasingan. Okay. Contohnya dalam gambar tu ada meruku, ada kacang tanah, ada kacang kuda, ada meruku, ada kacang hijau. So jadi banyaklah bendanya. Kalau banyak benda yang kita nak asingkan, kita perlukan bahan ataupun kita perlukan bekas yang banyak. Tapi kalau contohnya kita hanya ada dua saja, so kita menggunakan dua sahaja untuk mengasingkan bahan. Okey, so menyisir ialah mengasingkan dua bahan yang bersaiz besar. Menyisir ialah mengasingkan dua bahan yang bersaiz besar. Okey, yang kedua ialah kaedah mengayak. Tentu murid ada terlihat di rumah murid ada tapis. Ada tapis yang kita gunakan untuk mengayak, sama ada tapis plastik ataupun tapis aluminium. Dan kalau kita perhatikan semasa mak kita nak buat kek akan menggunakan tapis ayak ini untuk mendapatkan tepung yang halus. Jadi kat sini ialah contohnya mengayak bermaksud mengasingkan bahan bersaiz halus dan bahan bersaiz besar. Bahan saiz halus apa dia? Tepung gandum. Okey, bahan bersaiz besar ialah kismis. So jadi kita nak mengasingkan antara dua-dua bahan ini, tepung dan juga kismis, kita menggunakan kaedah mengayak. So bila kita mengayak, tepung akan masuk dalam bekas yang lain dan yang tinggal di dalam ayak tersebut ataupun tapis itu adalah kismis. Itu maksud mengayak. Mengayak ialah mengasingkan bahan bersaiz halus dan bahan bersaiz besar. Mengasingkan bahan bersaiz halus dan bersaiz besar. Okey, kaedah yang ketiga ialah menggunakan magnet. Ada terdapat berbagai bentuk magnet. Ada magnet berbentuk bulat, ada magnet berbentuk U, ada magnet berbentuk empat segi, ataupun tirus panjang. Okey, jadi maksudnya di sini ialah menggunakan magnet ni, kaedah yang ketiga, murid-murid dapat mengasingkan bahan yang boleh ditarik oleh magnet dan tidak boleh ditarik. Maksudnya kita nak mengasingkan bahan, maksudnya dalam satu campuran itu, contoh ada klip kertas dengan butang plastik. Macam mana kita nak mengasingkan klip kertas yang banyak dalam satu bekas? Okey, di antaranya kita menggunakan kaedah menggunakan magnet. Kerana apa? Besi magnet boleh menarik klip kertas. Besi magnet boleh menarik klip kertas. Dia tidak boleh menarik butang plastik. Okey. Yang keempat ialah mengapung. Macam mana kalau kita berenang di dalam air, kita dapat mengapungkan diri kita. Samalah juga dengan kaedah untuk pengasingan. Okey, jadi mengapung ni ialah kita membuat pengasingan bahan yang boleh terapung daripada bahan yang tenggelam.
Contoh serpihan kayu reput dengan bunga plastik. Okey, serpihan kayu reput dengan bunga plastik ataupun batu lah. Contoh, mana ni kita masukkan dalam satu bikar. Okey, ini adalah bikar plastik. Kita masukkan air, kita masukkan serbuk kayu reput, kita masukkan batu, kita masukkan kayu yang padu ataupun kayu yang baru, maka batu dan kayu itu akan tenggelam, tetapi serpihan kayu itu akan naik ke atas permukaan air. Jadi dengan cara itu, dengan kaedah mengapung, kita dapat mengasingkan bahan-bahan yang boleh terapung daripada bahan. Contohnya kalau kita nak membersihkan akuarium, kan, kita nak bersihkan akuarium, kalau kita tengok dalam akuarium itu ada bunga-bunga plastik, ada batu, ada serbuk-serbuk kayu. Jadi kita nak membuang, jadikan air yang bersih, maka kita menggunakan kaedah mengapung. Okey, dan yang kelima dan yang terakhir ialah menggunakan kaedah menuras. Menuras ni ialah kita mengasingkan bahan pepejal daripada bahan cecair. Contoh, kita menggunakan kaedah kita nak asingkan pokok bunga mawar ataupun pokok bunga matahari ataupun pokok bunga raya. Kan, kita ambil kelopaknya. So apabila kita masukkan dalam bekas air, kita nak mengasingkan antara bunga raya dan juga air. So kita menggunakan corong penuras, kemudian balang bikar, ataupun kita menggunakan kelung. So jadi kita menggunakan corong tiras dan juga kertas tiras. So jadi kaedah dia ialah kita menggunakan dua benda. So corong tiras dan juga corong tiras dan juga kertas tiras, maka kita bolehlah dapat membuat pengasingan antara bunga raya dan juga air. Okey. So memberi lihat dalam muka surat 87, kita ulang balik. Dalam muka surat 87, okey, banyaknya kalau diasingkan begini, maksudnya situasi pertama ialah untuk membuat pengasingan tentang duit, sama ada duit shilling ataupun duit ringgit. Kemudian untuk kaedah yang kedua ialah menapis air teh, menapis air teh sebelum kita minum air teh tersebut kerana terdapat hampas dalam jug kita. Dan kaedah yang ketiga ialah ibu menggunakan ayah untuk membuat kek dengan mendapatkan hasil tepung yang halus. Okey, mengapakah bahan-bahan dan campuran di atas itu diasingkan? Okey, bahan-bahan di atas ini perlu diasingkan supaya memudahkan kita. Contohnya kalau duit memudahkan kita mengira, kan? Kalau air mengelakkan kita terminum air sedap air teh tersebut, ataupun ayah itu untuk mendapatkan kek yang gebu, kita mendapatkan kek yang sedap bagi membuat kek tersebut. Okey, seterusnya ialah muka surat seterusnya, kaedah mengasingkan campuran. Okey, kalau kita lihat antara kugen dan kanang, kedua-duanya memang suka makan campuran maruku dan juga kacang. Tetapi kugen dan kanang mempunyai sikap yang berbeza, iaitu apa dia? Kugen suka maruku tapi dia tak suka makan kacang. Kanang pula dia suka kacang. So jadi macam mana nak mengasingkan muruku dan suka kacang? So jadi dia buat pengasingan dengan cara menggunakan kaedah menyisir. So dia ambilkan bekas, kemudian dia akan mengasingkan. Dan untuk makluman murid, kenapa dia katakan campuran ini dalam sesuatu bahan ataupun objek? Campuran ialah mengandungi dua atau lebih bahan yang kita campur. Contoh, dalam campuran maruku ada kacang hijau, ada kacang tanah, ada maruku, ada kacang kuda dan mungkin ada kacang putih, kan? Jadi kat situ ada pelbagai bahan campuran. Mungkin ada kismis contoh. Jadi maksudnya di sini campuran ialah satu bahan yang mengandungi dua atau lebih bahan. Satu campuran itu mesti mengandungi lebih atau dua bahan untuk kita buat penyisihan atau kita buat pengasingan. Okey.
So, jadi kat sini, Kugen dan Kangan telah mengasingkan campuran kacang dan muku dengan cara menyisih. Dengan cara menyisih. Maksudnya, campuran ini disesuaikan kerana kacang dan muku mempunyai saiz yang besar. Kacang dan muku mempunyai saiz yang besar. Walaupun dia mempunyai bentuk yang berbeza, tetapi campuran ini boleh digunakan untuk membuat penyisihan. Okey, seterusnya ialah dua orang adik-beradik membantu ibunya untuk membuat kek hari jadi ayah. Tiba-tiba adik ni telah mencampurkan kismis ke dalam tepung. Jadi bagaimanakah sekarang ni antara Kugen dan adiknya? So, jadi adiknya tiba-tiba masukkan kismis. Jadi adik jangan tengok, Kugen telah melihat adiknya telah mencampurkan kismis dalam tepung. So, jadi bagaimana cara Kugen nak mengasingkan campuran ini? So, jadi Kugen menggunakan kaedah mengayak kerana ia pernah melihat ibunya mengayak tepung. Okey. Jadi, Kugen mengasingkan campuran tepung dan kismis dengan cara mengayak. Kenapa dia menggunakan cara mengayak? Dia tidak menggunakan kaedah menyisir, dia tidak menggunakan kaedah menggunakan magnet, dia tidak menggunakan kaedah menuras dan dia tidak menggunakan kaedah mengapung, kerana mengayak boleh mengasingkan bahan bersaiz halus dan bersaiz besar. Apa dia bahan yang bersaiz halus? Bahan yang bersaiz halus ialah tepung. Kemudian bahan yang bersaiz besar ialah kismis. Jadi dengan sebab itulah Kugen dapat mengasingkan campuran tepung. Okey, seterusnya ialah situasi Kanang bermain dengan adik-adiknya, yang mana adik-adiknya bermain di dalam rumah. Okey, Kanang menyediakan klip kertas, kemudian bermain dan bercampur dalam pasir. Jadi bagaimana Kanang hendak mengasingkan campuran pasir dan juga klip kertas supaya dia boleh membuat kerja? Bagaimanakah Kanang nak mengasingkan antara campuran pasir dan juga campuran klip kertas ni? Payah kalau nak pilih satu persatu, lambat. Jadi caranya ialah Kanang mengasingkan campuran klip kertas dan pasir dengan menggunakan magnet. Kanang mengasingkan klip kertas dan pasir dengan menggunakan magnet. Sebab magnet ini boleh menarik besi. Okey, situasi yang ketiga ialah mungkin Kanang dan juga Kagan bersama dengan cikgu ingin membersihkan akuarium, tetapi dalam akuarium itu terlampau kotor, banyak campuran pasir, ada campuran serpihan kayu. Jadi bagaimana dia nak mengasingkan campuran batu dan juga serpihan kayu ini boleh tertanggal? Caranya ialah kita boleh menggunakan kaedah secara mengapung. Kerana kayu reput dia boleh terapung di atas. Contohnya kita lihat Kangan atau Kugen telah memasukkan air dalam bekas akuarium, kemudian dia kacau air tersebut supaya dia dapat mengasingkan. Kerana apabila dah dikacau, kita akan dapat serbuhan ataupun pengasingan dalam serpihan kayu reput itu akan naik dan timbul ke atas. Dan situasi seterusnya ialah bagaimana pula untuk membuat penyiasatan cecair daripada kelopak bunga raya. Bagaimana? So, jadi buat aktiviti eksperimen ini di Mama Said, kemudian ditumbuk kelopak bunga raya itu dan dilarutkan dalam air. Kemudian kaedahnya apa dia? Kita menggunakan kertas turas dan juga corong turas. Jadi campuran bunga raya tadi, kita akan masukkan ke dalam kerantung dengan menggunakan kertas turas. Jadi cebisan kelopak ini akan tertinggal di atas kertas turas, manakala cecair yang berwarna merah itu akan terkumpul di dalam kelalangkun. Kelalangkun ni biasanya kita akan nampak dia ada dekat Mak Masain lah. InsyaAllah nanti kalau sekolah buka kita akan melihat. Dan yang seterusnya, yang terakhir, kenapakah kita menggunakan kaedah menuras? Maksud menuras ialah bahan pepecah boleh diasingkan daripada bahan cecair. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, murid-murid, campuran boleh diasingkan dengan cara menyisir,
mengayak, menggunakan magnet, mengapung dan menuras. Cikgu ulang, campuran boleh diasingkan dengan cara menyisir, mengayak, menggunakan magnet dan mengapung serta menuras. Ada 5 cara atau 5 kaedah untuk membuat pengasingan bahan-bahan campuran. Ada 5 cara. Okey. Jadi tugasan pada minggu ini, memurid boleh buka buku aktiviti muka surat 55, 56 dan 57. Okey, mari kita lihat apa yang ada dalam muka surat 55. Okey, dalam muka surat 55, isikan tempat kosong. Jangan lupa tulis hari. Hari ini 20 hari bulan September 2021. Okey. Murid dikehendaki mengisi tempat kosong dengan cara mengasingkan bahan berdasarkan gambar. Contoh gambar yang pertama, okey, mengasingkan apa? Yang kedua, cara mengasingkan. Cara yang ketiga dan cara yang keempat berdasarkan buku teks halaman 88 hingga 94. Halaman 4. Okey, seterusnya aktiviti yang kedua. Okey, murid-murid dikehendaki mengasingkan jawapan ini berdasarkan jawapan yang diberi. Maksudnya ialah diberi contoh kaedah mengasingkan campuran dan pengertian. Okey, contoh cikgu bagi menyisir. Apa maksud menyisir? Menyisir ni ialah kita mengasingkan dua bahan yang bersaiz besar. Menyisir ialah mengasingkan dua bahan yang bersaiz besar. Okey, jadi seterusnya lain milik kena sesuaikan. Okey, dan yang terakhir muka surat 57. Okey, murid-murid dikehendaki menulis. Okey, bagaimanakah cara untuk mengasingkan bahan yang ada di soalan yang pertama dan soalan yang kedua? Soalan yang pertama ialah campuran serbuk besi dan juga pasir. Okey, so jadi kita kena biasakan apakah kenapa kita menggunakan, contohnya kita mengucapkan menggunakan magnet. Okey, kenapa kita gunakan magnet? Kalau kita kata menyisir, kenapa kita nak? Okey. Dan yang kedua ialah membuat pengasingan mi dan juga air. Okey, mi dan juga air. So bagaimana campuran ini boleh diasingkan? So kita menggunakan kaedah campuran mi ataupun air. Okey. Jadi itu sahaja penjelasan dan penerangan daripada cikgu. Semoga murid-murid semua diberi kesihatan dan diberi kekuatan. Dan untuk tugasan ini, okey, cikgu beri masa selama seminggu untuk menyiapkan tugasan ini. Setelah siap, murid bolehlah hantar tugasan melalui ASIS. Jadi untuk itu pelajaran pada hari ini, cikgu harap murid dapat faham sebab ini adalah pengulangan pelajaran kita pada minggu yang sudah. Dan cikgu doakan murid semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, jaga diri, siapkan kerja rumah. Okey, dan untuk itu kita akan bertemu lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.